Baru-baru ni kita telah belajar tentang Datuk Jaafar bin Muhammad dan Datuk Abdul Rahman bin Anda, iaitu dua orang pembesar ini adalah dua orang pembesar daripada negeri Johor. Baik, ada dua lagi, tapi kita tengok dulu. Okey, yang ketiga iaitu Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Ibrahim Munshi. Apakah sumbangan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi? Baik, Datuk Muhammad Ibrahim Munshi ini telah menggalakkan perkembangan pendidikan moden melalui penubuhan Jabatan Pelajaran pada tahun 1883 dan sekolah-sekolah di Johor. Lalu membentuk Jawatan Kuasa Pelajaran Negeri yang terdiri daripada tokoh-tokoh birokrat, tokoh-tokoh kaki tangan kerajaan lah. Tokoh-tokoh agama dan juga masyarakat. Dan beliau juga mendesak diwartakan. Kalau korang tak tahu, cikgu bagi tahu. Diwartakan tu maksudnya diisytiharkan. Kalau korang nak tahu kan, kadang-kadang korang ni ialah, okey, cikgu tahu ramai di sini yang BM memang power. BM power, dapat C, dapat D kan. Power tu. Jadi, ada juga yang tak tahu tentang diwartakan. Baik. Mendesak diwartakan. Diwartakan tu maksudnya diisytiharkan. Okay. Diwartakan tu diisytiharkan. Kenapa tak dapat A? Okay. Al-maklum lah. Karangan tu kantoi. Biasalah kan. Baik. Mendesak diisytiharkan pendidikan wajib, okay, kepada kanak-kanak Johor. Pendidikan wajib. Sebelum perang, sebelum kita merdeka dulu, okay, pendidikan sebenarnya dia tidak wajib. Okay. So sebenarnya pendidikan sebelum merdeka ni okay, tidak wajib. Tetapi selepas kemerdekaan, okay, semua kanak-kanak wajib melalui sistem pendidikan. Baik. Datuk Muhammad Ibrahim Munshi bergelar Datuk Bentara Dalam, Ketua Jabatan Pelajaran Johor. Beliau digelar Bapa Pendidikan Melayu Johor. Bapa Pendidikan Melayu Johor. Bermakna Muhammad Ibrahim Munshi ni dia kita kata menyumbang dalam pendidikan di negeri Johor. Itu. Ini salah seorang pembesar salah seorang pembesar di negeri Johor. Baik. Jawatan ni macam KPM lah. Ya, betul. Macam KPM lah. Kalau katakan ada lagi ke Jabatan Pelajaran Johor ni lagi. Okey, Jabatan Pelajaran. Setiap negeri dah ada Jabatan Pelajaran dah. Okey, setiap negeri ada Jabatan Pelajaran sekarang ni. Jabatan JPNS, Jabatan Pelajaran Negeri Selangor. JPNJ, okey, Jabatan Pelajaran Negeri Johor. So, setiap negeri ada jabatan pelajarannya. Memang ada. Ya. Baik. Kemudian, Syekhul Islam Terengganu. Okay, iaitu Sayyid Abdul Rahman bin Sayyid Muhammad bin Said Zainal Abidin Al-Idrus, terkenal dengan gelaran Tok Kupaloh. Nama gelaran dia memang terkenal lah, Tok Kupaloh. Beliau ni pembesar istana yang dilantik sebagai Syekhul Islam, maknanya sebagai pemimpin Islam lah, dalam pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Dan tokoh penting ini memberikan nasihat dan semangat perjuangan kepada Sultan ketika berhadapan dengan perluasan kuasa British di Terengganu, termasuk beliau juga terlibat dalam penggubalan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Inilah Tok Kupaloh yang banyak membantu Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Baik, korang perasan tak? Ni cikgu nak bagi tahu. Okey, Sultan Zainal Abidin ketiga, okey, iaitu Sultan Terengganu, dia ada Tok Kupaloh sebagai penasihat yang terbaik. Sultan Abdul Hamid Halim Shah, iaitu Sultan Kedah, ada pembesar yang bagus seperti Wan Muhammad Saman yang membina terusan Wan Mat Saman tu. Sultan Abu Bakar, dia ada 4 orang pembesar yang hebat. Datuk Muhammad, Datuk Jaafar bin Muhammad, Datuk Abdul Rahman bin Anda, kemudian Datuk Muhammad Saleh bin Perang, dan juga Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Bermakna
Okay, kesimpulannya, bukan, pemimpin-pemimpin yang power ni, dia mesti ada advisor yang power juga. Maknanya, dia tak boleh jadi power seorang-seorang. Dia mesti ada geng. Dia mesti dibantu. Itu realitinya. Jadi, kalau kamu semua nak jadi hebat, kamu kena ada geng yang power-power juga. Kalau korang nak berjaya dalam SPM, kamu kena geng dengan orang-orang yang power-power dalam subjek masing-masing. Tak percaya korang tengok macam Avengers. Kau ingat Iron Man tu boleh menang seorang-seorang? Tak boleh. Iron Man mesti ada Captain America, mesti dibantu oleh oleh siapa lagi? Okey. Siapa lagi ya? Ada lagi 2-3 orang lah. Hulk. Dan sebagainya kan. Barulah dia power. Okey. Jadi sebab itu kamu kena choose wisely. Kamu kena pilih betul-betul kawan-kawan kamu. Kawan-kawan kamu mana yang power yang kamu boleh join supaya kamu juga jadi power. Yeah. Even Thanos is afraid of him. Ya, betul. Tapi ingat, okey, kekuatan seseorang itu kerana dibantu oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Okey. So, cikgu harap di dalam kelas ini kita ada ramai yang power. Kita ada Ryan Adam, kita ada Adila, kita ada Advan, Tarun, kita ada Cobra, Syazwina. Ini semua power ni. Nick Dina, Husna Alidros ni power ni. Jadi korang telah ada dalam grup yang power ni. So jangan risau. Okay. Okay, yes. Okay. So, ini semua power ni. Alright. Baik. So, inilah kesimpulannya. So, seorang sultan pasti akan dibantu oleh pembesar-pembesar yang power. Yang hebat. Okay. Baik. So, kita lihat yang kelima. Okay. Apa lagi pembesar-pembesar? Bagaimana pembesar-pembesar menangani cabaran barat, iaitu ada pembesar ahli majlis mesyuarat persekutuan. Apa ni cikgu? Baik, untuk pengetahuan kamu, majlis mesyuarat persekutuan ini adalah salah satu majlis, kita tahu so kamu kena ingat majlis ada dua majlis eksekutif dan satu lagi ada majlis mesyuarat persekutuan. Mesyuarat persekutuan. Baik. Kenapa majlis mesyuarat cikgu? Baik. Kedua-dua majlis ini sebenarnya adalah bahagian pentadbiran. Kedua-dua ini adalah pentadbiran di bawah ataupun di dalam NNMB, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Kamu tahu kan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu siapa dia punya bos dia? Bos dia adalah Resident General. Iaitu daripada pegawai British. Ini kamu kena faham ni. Cikgu nak bagi gambaran. Cikgu nak bagi gambaran bahawa kalau kita lihat NNMB ketua dia Resident General. Ada dua majlis eksekutif dan majlis mesyuarat persekutuan. Dan majlis eksekutif dan majlis mesyuarat persekutuan ni ramai pegawai British. Tetapi ada juga pembesar Melayu yang jadi ahli majlis mesyuarat persekutuan. Nampak tak? Maknanya di sini ahli majlis mesyuarat ini telah dipilih sebagai orang-orang Melayu yang hebat yang telah menyertai majlis mesyuarat persekutuan untuk berbincang dengan Presiden Jeneral. Baik. Sekejap lagi Ryan. Ahli majlis mesyuarat persekutuan ini seperti golongan bangsawan. Dia adalah golongan bangsawan yang dilantik sebagai ahli majlis mesyuarat persekutuan itu, dan mereka telah menuntut pembentukan regimen askar Melayu Diraja untuk menjaga keselamatan bangsa. Dan mereka lah mendesak British membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak watan. Maknanya orang-orang tempatan lah.
Okey, pegawai-pegawai British saja. Bagilah kepada penduduk-penduduk tempatan dalam bidang perkhidmatan awam, dalam bidang pegawai kerajaan, dalam bidang pegawai-pegawai dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jadi kalau kita lihat, siapakah dia? Okey, antaranya golongan bangsawan ini adalah seperti Datuk Abdullah Haji Dahan ini, iaitu Undang Luar Rembau, dan satu lagi Raja Chulan, Raja di Hilir Perak. Raja Chulan paling famous sebab di Kuala Lumpur ada satu jalan raya dipanggil Jalan Raja Chulan. Jalan Raja Chulan. Raja Chulan tu siapa? Dia lah. Raja Chulan ni sebenarnya anak Sultan Perak. Okey, Raja Chulan ni. Dan kalau kamu lalu dekat kawasan jalan raya tu, okey, kat Kuala Lumpur tu, ada hotel Royal Chulan. Pernah dengar hotel Royal Chulan? Ah, ya, okey. Royal Chulan tu siapa? Dia ni lah. Okey, Raja Chulan. Inilah dia. Okey, orang-orangnya. Kerana apa? Mereka ni antara orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh yang hebat. Okey, iaitu Raja Chulan. Okey. So, mereka telah menjadi ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Baik. Cikgu nak jawab soalan. Cikgu, Durbar wujud lagi ke? Baik. Durbar tu sebenarnya adalah mesyuarat raja-raja kan? Baik, ada lagi tak? Ada. Sekarang dipanggil Majlis Mesyuarat ataupun kita kata Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja. Kamu tahu kan baru-baru ni kan sebelum Agong menyebut atau melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kan Agong telah bermesyuarat dengan Raja-Raja Melayu. Itulah dia dipanggil Majlis Raja-Raja. Dulu dipanggil Durbar. Sekarang ni dipanggil Majlis Raja-Raja, iaitu mesyuarat Raja-Raja Melayu. Jadi, so sekarang ni ada lagi ke? Ada. Dan diorang bermesyuarat biasanya tentang apa? Biasanya mesyuarat Raja-Raja Melayu ni, dia akan bincangkan tentang apa tahu? Bilakah tarikh puasa dan bilakah tarikh hari raya. Itu yang bila nak tunggu raya kan, nak tunggu puasa kan, semua orang tunggu kat TV. Kan kemudian ada orang tua kan, dia beritahu, dengan ini saya pemegang mohor, penyimpan mohor besar raja-raja. Maknanya dia diutuskan oleh raja-raja Melayu. Penyimpan mohor besar raja-raja mengisytiharkan bahawa tarikh puasa pada tahun ini adalah jatuh pada semalam. Jadi hari ni kita kena puasa terus. Okey. Contoh kan. Okey. Yalah, itu antara yang selalu buat lah kan. Itu antara yang selalu buat. Tetapi bahagian perundangan pentadbiran, okey, semua Perdana Menteri, semua menteri-menteri akan melalui Perdana Menteri kena tanya Raja-Raja Melayu. Itu sebenarnya. Okey. Jadi itu sebenarnya. Melibatkan perundangan dan pentadbiran. Baik, bagus. Baik, ada soalan lagi. Korang ni baguslah. Baik. Yang Alia Farhana dan yang lain ni, kalau korang nak tahu, tanya. Jangan duduk diam-diam. Ya, Nik Dina, Husna Ali terus. Baik, seperti ada rakan kamu tanya. Cikgu nak tanya, Malaysia ni demokrasi. Maksudnya rakyat Malaysia bebas. So, tak ada bahan-bahan yang ban di Malaysia. Baik. Kena begini. Demokrasi bukan bermaksud bebas. Kamu kena faham. Demokrasi ini bermaksud bermaksud sistem pemerintahan yang pemimpin-pemimpinnya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Jadi, bila pemimpin itu telah dipilih menjadi pemimpin, maka dia kena penuhi permintaan rakyat. Kalau rakyat kata apa? Sebulat suara rakyat kata apa? Kami tak mahu benda-benda haram masuk dalam negara. So, pemimpin kena buat. Maknanya apa?
kalau ada banyak benda-benda yang kena ban, masuk dalam Malaysia ni kena ban, maknanya itu atas permintaan siapa? Atas permintaan rakyat. Jadi demokrasi bukan bebas, bukan bebas, tetapi demokrasi masih tertakluk kepada permintaan rakyat dan juga keselesaan rakyat. Okey. Jadi itu sebenarnya. Komunisme lain. Komunisme lain. Komunisme rakyat tak buat apa-apa. Rakyat kau duduk diam-diam. Pilihan raya pun tak ada, apa pun tak ada. Biar kami, badan kerajaan ni, pilih siapa yang pemimpin, pilih apa yang nak kena buat, dan kami semua buat everything for you. Itu komunis. Itu komunis. Faham tak? Maknanya komunis ni, okey, rakyat semua duduk diam je. Kemudian, ya betul, macam Korea Utara tu. Rakyat semua duduk diam. So, siapa yang manage kerajaan negara? Ada satu badan kerajaan. So badan kerajaan itu, dia orang yang buat. Okey, dia orang yang decide siapa jadi pemimpin, apa barang yang boleh masuk, apa barang yang tak boleh masuk, apa barang boleh jual, tak boleh jual. Kemudian apakah, semuanya ditentukan oleh kerajaan. Rakyat kodok dan diam. Kodok dan diam je. Ikut je. Apa yang kami buat, kau ikut je. Itu komunis. Okay. China pun sama? Ya, China pun sama. Okay. Pendidikan Cina free ke untuk rakyat? Ya, sama. Okay. Ya, betul. Kalau dia buat bodoh pun kita ikut je. Ya, betul. Betul. Jadi rakyat tak ada bersuara untuk apa, tak ada hak untuk bersuara tau. Kalau rakyat kata, oh kami tak puas hatilah kerajaan buat macam ni semua kan. Kerajaan, kalau komunis, kerajaan kata apa? Kau apa pasal bising-bising ah? Kau pasal bising-bising? Dish. Kau pasal bising-bising? Dish. Okey, polis tangkap. Dia ada penjara. Itu komunis. Betul. Dia tak ada kebebasan. Kau kena ikut. Kau tak ikut, kau siap. Kau akan dipenjarakan. Tak ada. Tak ada. Tak boleh, tak boleh. Okay. Sikit lepas tu kita cuba nak ambil tapi gagal. Okey, itu panjang ceritanya Tarun. Itu nanti kita boleh bincangkan pada waktu yang kita boleh sempat bincangkan lah. Okey, tak adil lah kalau macam tu. Mana ada adil dalam komunisme? Komunisme tak ada yang adil. Komunisme, komunis, you kena ikut. Apa kata kerajaan, you kena ikut. You tak ikut, you kena tangkap. Itu komunis. You see? So, bersyukurlah korang semua ada di Malaysia. Yeah, okay. Adil tak adil, kau diam. Kau diam. Kalau tidak, kau kena penjara. You see? Penjara bagus. Tapi banyak juga kes apa tahu. Penjara tu lebih baik lah kan. Tapi banyak kes, kalau rakyat Korea Utara menentang, dia hilang. Hilang. Ramai orang-orang rakyat Korea Utara yang protes kepada kerajaan Korea Utara. Orang itu ditangkap dan hilang, senyap. Tak tahu ke mana pergi. Bertahun-tahun. Ya. Ada lagi ke sistem komunis kat China dan Korea Utara? Ya, masih ada. Okay. Macam mana tu? Dia hilang maksudnya apa? Tak dengar khabar berita. Tak tahu hidup ke dah mati, tak tahu. Okay. Ya, jadi bersyukurlah anda. Soviet Union pun sama, tapi Soviet Union dah runtuh, dah tak ada dah. Sekarang ni jadi Rusia saja. Okay. Rusia dah jadi demokrasi. Ya, betul. Baik. Itulah dia berkaitan dengan okay. Singapura kan demokrasi. Singapura demokrasi. Kan? Juga sama. Okey. Negara-negara komunis tak banyak. Negara komunis cuma ada Cuba yang sekarang ni negara komunis cuma ada Cuba, kemudian juga Korea Utara dan juga China. China masih komunis. Negara lain kebanyakannya adalah demokrasi. Ya, including Myanmar. Masih lagi demokrasi. Cuma demokrasi yang dikuasai. Ya, dikuasai oleh tentera. Dia sistem pemerintahan tentera Myanmar. Myanmar tu tentera. Ya, junta Myanmar. Okay. Baik.
Dah keluar jauh dah ni. Ya, betul, Kobra. Demokrasi juga. Ah. Aduh, aku nak jawab soalan semua ni. Soalan dah keluar-keluar dah ni. Tak habis lagi ni. Nak cikgu jawab ke? Kepada nak. Okey. Sebab korang pun boring dengan topik ni kan. Faham. Okey. Aduh, yai. Tak apa. Boleh. Okeylah, korang cikgu lah. Ada. Wah, kau menuntut hak kau ya. Pandai kau ya, Kobra. Jangan sampai cikgu menuntut hak cikgu. Kan. Okeylah. Baik. Okay, thank you, Amar. Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Kalau korang fikirkan, cikgu, nama panjang betul nama dia. Tak. Nama sebenar dia adalah Abang Mursyidi. Nama betul dia Abang Mursyidi. Dia dah pergi haji. Sebab tu dia dapat nama Haji. Kemudian dia juga imam. Sebab tu imam. Kemudian dia juga adalah menjadi hakim dalam mahkamah. Sebab itu Datuk Hakim. Nampak tak? Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Jadi ya, betul, Tarun. Bukan calang-calang ya. So di Sarawak, dia ni memainkan peranan dalam pentadbiran dinasti Brooke. Jenuh hafal. Ya, betul. Maharaja lagi boleh. Ikut kau lah, Ryan. Baik, memainkan peranan penting dalam pentadbiran dinasti Brooke, terutamanya dalam hal ehwal yang berkaitan dengan umat Islam di Sarawak. Dan beliau memulakan pengajian Islam yang lebih formal, yang lebih kita kata tersusun di Sarawak melalui penubuhan Madrasah Al-Mursyidiyah di Kuching pada awal abad ke-20 dan bersama-sama Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan Abang Haji Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan Abang Haji Bol Hasan menubuhkan sebuah sekolah khas bagi kaum wanita mempelajari ilmu agama yang dikenali sebagai Sekolah Kajang. Dan pada tahun 1925, beliau dilantik sebagai Datuk Hakim dan sebagai Ahli Majlis Tertinggi dan juga Majlis Negeri Sarawak. Dan 1932, beliau dilantik sebagai Datu Imam. Bukan. Dia nama Sekolah Kajang, tapi bukan sekolah di Kajang, pandai. Sekolah Kajang tu di Sarawak sana. Di Sarawak. Bukan nama sekolah tu di Kajang. Beliau juga mengasaskan Majlis Syuyukh Islam yang kemudiannya dikenali sebagai Majlis Islam Sarawak. Baik. Ada lagi kan? Ya, ada. Dan untuk pengetahuan kamu, sebab itu, kalau kita lihat, dia ni sebenarnya memegang jawatan penting dalam pentadbiran dinasti Brooke. Kalau kita fikir, dinasti Brooke ni sejak daripada tahun 1841, 1841 sampai 1941, 100 tahun dinasti Brooke memerintah Sarawak. Macam mana? How come 100 tahun dinasti Brooke boleh memerintah? Takkan tak ada yang menentang. Memang ada, seperti kita tengok Rentap, seperti juga kita tengok Sharif Masahur kan. Tetapi salah satu sebab kenapa dinasti Brooke boleh memerintah dengan lama kerana jawatan-jawatan penting diberi kepada orang tempatan. Jadi orang tempatan tak adalah nak melawan sangat. Bila dia kata, kita nak melawan lah, kita nak kritik lah dinasti Brooke ni kan, Brooke ni tak patut lah semua. Tak apa, kita cari. Kita ada pemimpin kita, tu Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi, jom kita bagi tahu dia. You see? Sebab itu kurang penentangan terhadap dinasti Brooke. Kerana dinasti Brooke bijak. Dia pilih orang tempatan untuk memegang jawatan penting. Jadi ini telah mengurangkan penentangan terhadap dinasti Brooke. Contohnya, Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Itu sebenarnya. Nampak tak? Jadi, kalau kita lihat, inilah skill yang kita boleh pelajari dalam hidup kita, iaitu memilih orang-orang tempatan supaya mereka boleh menguruskan
kawasan mereka sendiri. Baik. Seterusnya, okey, iaitu di Sabah. Yang ini di Sarawak okey, untuk Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi itu di Sarawak. Dan untuk di Sabah iaitu orang kaya-kaya Haji Muhammad Arsyad. Dengar jualan kaki dah tahu Sabah. Ya. Iaitu beliau ni ketua anak negeri. Okey, nama dia Haji Muhammad Arsyad Nama dia Muhammad Arsyad. Okey, dan dia ni digelar orang kaya-kaya. Kenapa dipanggil orang kaya-kaya, cikgu? Sebab dia bukan kaya duit. Tapi dia ni adalah salah seorang pembesar. Dia pembesar. Dan seperti mana yang cikgu cakap, orang-orang dulu dipanggil orang kaya kerana dia kaya dengan pengikut. Dia ada ramai pengikut. Kaya sebab dia ramai pengikut, ramai follower lah. Jadi sebab itu dipanggil orang kaya-kaya. Baik, orang kaya-kaya Haji Muhammad Arsyad ini membantu pegawai daerah. Orang kira follower lagi. Betul. So dia tak ada privacy. Ada. Dia bukannya ada. Dulu mana ada sosial media pandai. So dia tak perlu post everything. Sebab tak ada internet. Suka tikau aja. Dia pergi ada 1,000 orang follower dia. Sebab dia dikenali. Ya. Ketua Anak Negeri yang membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah, menjaga keamanan, mengutip cukai, mengurus hal yang berkaitan dengan pembahagian tanah dan memajukan pertanian dalam masyarakat tempatan, dan beliau menjadi hakim di Mahkamah Adat Negeri yang mengendalikan kes berkaitan hukum adat dan juga syariah. Semasa pentadbiran siapa di Sabah? SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Jadi SBUB pun juga guna teknik ini. Ya, walaupun SBUB dah ambil, tetapi harus diingat. Okey, harus diingat dia ni menjaga keamanan, mengutip cukai, mengurus hal semua. Tapi dia kutip cukai, dia bagi pada SBUB. Ya, betul. Yang bunuh Mat Saleh dan Mat Satur tu, ya betul. Dan harus diingat, kenapa tak ada orang menentang Haji Muhammad Arsyad ni ke? Ingat beliau ni membantu pegawai daerah. Pegawai daerah yang kutip cukai. Dia ni datang bantu. Datang bantu, dia kata, bila pegawai daerah British kan, saya nak kutip cukai. Haji Muhammad Arsyad kata apa? Kau bayarlah sikit. Bayar sikit. Ya. Tak apa, nanti duit ini kita akan bantu untuk rakyat. Jadi orang-orang yang marah kan, okeylah, baiklah Datuk. Baiklah. Baik Datuk, saya akan bagi cukai lah pada. You see? Dia membantu. Bijak kan? Kalau pegawai British sendiri pergi kampung kan, I want to collect tax now. Kan? Semua orang kan, masalah Mamat Orang Putih ni. Kau tikam ni sekarang. You see? Tapi bila dia datang dengan Haji Muhammad Arsyad, I want to collect, do the collection now. Okay? Jadi, so yang Haji Muhammad Arsyad, tuan-tuan semua, okay, pihak SBUB, dia datang sini, kita nak kena bayar cukai lah. Bayar cukai sikit untuk pembangunan negeri Sabah, ya. Jadi, kepada mana-mana, okay, para penduduk sekalian, saya Datuk Haji Muhammad Arsyad, saya syorkan untuk bayarlah sikit kepada British supaya kita dapat hidup dengan aman, ya. You see? So penduduk tempatan kan, baik Datuk. Datuk Haji Muhammad Arsyad kan? Ya. Saya akan bayar, ya. Tapi saya tak nak bayar pada British tu. Tak apa dia bebel entah. You see? Okay. Jadi, you see? Itu perbezaannya. Sebab itu dia kata apa? Datuk Haji Muhammad Arsyad ni, dia membantu pegawai daerah dalam menjalankan pentadbiran, menjaga keamanan, mengutip cukai. Macam tu. Macam korang lah kan. Macam korang lah. Contoh lah. Faham English. Mana dia belajar? Bukan dia yang belajar bahasa Inggeris. Orang putih tu belajar bahasa Melayu. Cuma dia pelat. Saya tak pandai cakap Sabah kat sini. Okay? You boleh cakap kan kepada tuan-tuan semua. Macam tu lah contoh lah kan.
Macam CS. Macam korang tengok okey. Macam okey, contoh. Kita bagi contoh. Contohnya